kita ada ijtihad daripada kerajaan dalam masalah tadi. Terutama Menteri Agama kita lah. Kalau yang cakap tu Menteri Kerja Raya, kita tak follow lah. Menteri Kerja Raya, dia pakar ke perkara masing-masing. Mesti Kesihatan cakap macam ni. Lepas tu Menteri Agama kita setuju dan kita follow lah. Itu tajuk kena ada mesyuarat tadi. Perbahasan sekarang ni kalau kita kata dari sudut ni, kita ambil arahan kerajaan tadi kena berpegang sunnah. Sebab pada asal ni, saya teramai kali dah tajuk ni. Bila dulu, zaman dia ada sunnahnya nyata, dia ada arahan kerajaan. Macam zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan, dia solat di Mina. Yang orang kita biasa pergi haji, pergi umrah kan. Pergi haji atau namanya. Banyak timbulkan tajuk, ikut tabung haji, tak sunnah. Biasa ayat ni biasa keluar. Yang sunnah ni ikut Ustaz Adli, Ustaz sekian, baru jadi sunnah. Okey, sekarang dengar ni tajuk dia antara yang timbulkan adalah ketika di Mina, di Arafah terutamanya, orang Malaysia kita akan solat 4 Zuhur 4 Asar. Dia tak qasar. Okey, jadi bila jadi kes tu, orang kita kat Malaysia dia yang kat sana singlah kata sekian. Okey, dengar sini. Perbuatan diorang buat tu, ya rahmatullah. Perbuatan yang diorang buat tu sebenarnya adalah ikutan kepada Osman. Osman bin Affan radhiyallahu anhu 6 tahun atau 8 tahun pertama dia merintah. Osman merintah 12 tahun. 6 tahun 8 tahun merintah pertama dia solat macam Rasulullah, yakni di Arafah 2 Zuhur, 2 Asar. 2. Tapi bila lepas tahun ke-8, 6 atau 8, dia tukar. Osman bin Affan solat 4 Zuhur 4 Asar di Arafah. Jadi orang jumpa Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, kau solat Rasulullah tu berapa lah? 2 Zuhur 2 Asar. Dan Abu Bakar 2 Zuhur 2 Asar. Umar 2 Zuhur 2 Asar. Uthman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibn Mas'ud istirja. Ini Sahih Muslim lafaz ni. Dia lepas tu kan, orang tanya dengan dia, kau solat berapa? 4. Dan dia faham, dia sebut dah Nabi solat 2, Abu Bakar 2, Umar 2. Sampai Uthman, half perintah Uthman tu dia tukar jadi 4. Bila orang tanya dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang tanya dengan dia, tanya Ibn Mas'ud, kau buat apa? 4. Ibnu Umar sendiri, kalau dia solat bersama imam, dia solat 4. Dia solat berseorangan, dia ada hal lain ke? Akan solat berseorangan, bersendirian, bukan jemaah baru. Dia solat 2. So para sahabat ada adab. Berhadapan dengan masalah bila kita fitan di akhir zaman ni kan. Terutama negara pada zaman sebarang cetusan perkara pada masyarakat boleh menimbulkan kekacauan. Macam kat Thailand kan. Lepas keluar cerita raja dia lari ke Jerman, lepak sana, rakyat pun dah start angkat satu slogan baru nak suruh buang monarki. Dia benda apa saja, banyak benda boleh jadi. Mungkin ini pun akan jadi tajuk. Nak ajak orang supaya tolak kerajaan, tolak pemerintah atas alasan tidak mengikut sunnah. Tapi para sahabat Nabi tak pernah buat macam tu. Kita tanya soalan balik. Sahabat tak pernah buat. Hatta macam kes Marwan bin Hakam. Tahu Marwan bin Hakam? Ini sorry banyak masa sikit. Marwan bin Hakam, dia adalah yang pertama khutbah raya sebelum daripada solat raya. Dia tabi'in, dia bukan sahabat. Kalau diorang kata ikut pendapat Marwan bin Hakam bahawa Dajjal telah keluar, sedangkan Abdullah bin Amr bin As kata tak keluar lagi. Maknanya Marwan bin Hakam punya pendapat ada timbangan. Saya kata ada timbangan sebab dia tabi'in. Bahkan dia ada cerita kelakar yang dia buat tadi. Dia pergi khutbah raya sebelum daripada solat hari raya. Yang tuan-tuan biasa dengar hadis man ra'a minkum munkaran, tuan-tuan akan baca Sahih Muslim, kisah ni berlaku di atas mimbar nak khutbah raya. Tengah-tengah dia nak start khutbah, seorang lelaki bangun, as-salah qabla khutbah, solat sebelum khutbah. Tahu dia jawab apa? Qad turika ma hunalika, lama dah tinggal benda tu. Salah seorang sahabat terus bangun, sokong lelaki tu, dia tak bantai. Marwan, dia cakap tentang lelaki ni, amma hadza, adapun lelaki ini faqad qada ma alaih, dia telah selesaikan kewajipan ke atas dirinya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kena aku dengar telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi ubah, bahasa pendidikan kamu lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tak mampu dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka tak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Tengok. Sahabat Nabi sokong lelaki ni. Tapi para sahabat tak bergerakkan bertahun-tahun dah, pasal sampai Marwan bercakap qad turika ma hunalika, agak-agak orang lepas buat ke? Agak-agak saya soalan. Bila Marwan kata qad turika ma hunalika, sahabat Nabi ramai ketika tu. Sahabat buat apa? Diorang ajak buat demonstrasi, buat tak suka hati, tulisan Facebook. Tak ada pun. Zaman tu tak Facebook lah. Kan? Mana ada kerja macam ni?
Kan, you don't ever encourage people, ajak orang untuk benci pada pemerintah. Pada benda mungkar, kemungkaran tu dia benci. Ajak dia orang menyampah, buat apa? Dan bahkan benda tu cuma macam kita ada garam, orang tu luka, kita tenyeh lagi bagi dia sakit. Tu je. Bukan membaiki keadaan. Dan orang bercakap ni pun, macam Ustaz Yasir disebut tadi, bukan ada pun kefahaman tentang fiqh, tak tahu am dengan khas, mutlak muqayyad pun tak tahu. Dan ilmu alat yang dia kena ada dalam memahami dalil, dia tak ada. So bagi saya macam kita memang menceritakan tentang tajuk fitan tu penting pada perkara yang perlukan kepada pendirian. Pada benda tak ada pendirian, sebaik kita ceritakan dan berlaku, kita sebut sedekah Rasulullah. Kita balik sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya iman kita makin kuat untuk makin rajin beramal ibadat. Makin benar. Itu yang kita nak timbul dalam jiwa kita.